Bos Yusof 50K compound membangun bersama Islam. Itulah keadaan. Saya tak maulah nak lebih daripada itu. Jadi sekarang ni masalah negara kita ni, apa saja yang kerajaan mahu dapat, tapi tak terlaksana untuk rakyat. Sebab itu saya katakan sekarang ni bahawa banyak pimpinan-pimpinan sekarang ni tidak lagi menyantuni perjuangan rakyat. Malahan mereka melakukan pelacuran politik untuk menjadi harum sundal malam. Impian rakyat dilacurkan hanya untuk mendapat jawatan. Itu yang berlaku bila mereka melompat sana melompat sini. Sedangkan waktu mereka bertanding dulu, mereka mendambakan sokongan daripada rakyat, khususnya bagi warga UMNO. Sokong mereka bagai nak gerak. Tapi akhirnya harapan perjuangan rakyat dilacurkan untuk mereka bertukar menjadi harum sundal malam. Harum sundal malam itu Pontianak, nak sedut darah saja. Dan mereka dengan malu salah harum wangi, tapi waktu sundal malam. Saya harap saudara faham maksud yang saya nyatakan ini. Sebab kita tak boleh tahan lagi. Dan kadang-kadang ini kita harus bertanya, siapa lebih bernilai? Adakah rakyat atau mereka pimpinan? Mereka menggadaikan segala-galanya. Sebab itu Yang Berhormat Mulia Tunku Razali Hamzah, dia dengan tanpa berselindung, dia melontarkan kenyataan. Memanglah pedih dengar, tapi itulah realitinya. Kerana saya yakin apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Mulia Tunku Razali itu, kerana dia dah geram sikap pimpinan-pimpinan yang tidak henti-henti melakukan sandiwara politik. Kejap sokong sini, kemudian sokong situ. Sejak nak muafakat nasional, waktu yang sama bergandengan dengan musuh kita. Ini keadaannya. Ini cakap terus-terang, tindakan saya tak maulah, sebab Tuan Guru masih lagi dalam hospital. Nanti terkejut pula dia kalau dengar kenyataan saya ni. Tindakan pimpinan berpas, membawa parti, bukan ahli PAS tau. Bila saya bercakap ini bukan ahli, warga PAS pun marah sangat sebenarnya. Dapatan saya peringkat akar umbi, warga PAS pun memang mereka cukup kecewa dengan tindakan setengah, bukan semua. Adalah 3-4 orang dalam pimpinan tertinggi PAS yang reda untuk menyertai Perikatan Nasional. Mereka menyatakan cukup-cukup lah dah ada dengan muafakat nasional. Kenapa perlu ada dipecahkan? Kenapa akhirnya dikoyak robekkan muafakat nasional? Akhirnya matlamat perjuangan yang disantuni antara UMNO dengan PAS itu terburai tengah jalan. Ini yang saya katakan, mereka melacurkan impian rakyat. Mereka melacurkan setiap harapan. Saya sedih sebab kadang-kadang bila sebut nama muafakat nasional, saya terkesan. Kerana saya berada di tempat kejadian itu. Dan akan saya tulis dalam tinta sejarah hidup saya. Inilah harinya apabila bangsa kita bersatu, tetapi dihancurkan oleh para pelacur politik yang meletakkan kepentingan diri. Mereka mahu untuk mengaut keuntungan. Mereka sanggup melacurkan air mata rakyat. Air mata yang tumpah dilacurkan begitu saja. Dan mereka berubah menjadi harum sundal malam. Harum, memanglah harum waktu malam. Tapi sebenarnya mereka adalah sundal politik yang busuk, yang penuh dengan kekejian. Saya cakap terus terang. Sebab itu saya tengok saudara Mirah daripada Bagan Hulu. Dia kata sekarang ni politik UMNO macam budak-budak. Asyik gaduh je kata. Bukan menguat duk bina anak bini orang pun. Baru sepenggal jadi pemangkang dah berak tergabung. Jadi dia kata pengalaman 60 tahun UMNO jadi pemerintah dah terbuang sana. Gaduh tak habis. Jadi saudara Mirah Bagan Hulu ni dia minta supaya warga UMNO berhentilah, tak payah bergaduh dah. Kalau rasa nak angkat ni apa-apa ni, nak tarik handbrake, tariklah. Tak perlu lagi nak diuraikan satu persatu. Sampai masanya secara tuntas pun dah stop. Begitu juga saudara Abdul Halim. Saudara Halim ni daripada Singapura. Dia menghantar kiriman petang daripada saya. Dia kata saya sekarang ni berada di Singapura. Dah 2 kali dia kata raya tak dapat balik. Tapi nampak gayanya macam mana nak balik. Dia kata kenapa politik bangsa kita jadi cacah merbak. Dia kata dia rasa malu pada kawan-kawan dia, itu warga Singapura, yang mengatakan bahawa politik kita ni dah jadi tunggang langgang. Ini benar saudara. Kadang politik kita ni tunggang langgang. Sebab itu kalau saya dengar tadi, petang tadi, saudara Zamil Ibrahim, dia dari Kedah, dia menzahirkan kekecewaannya apabila pimpinan UMNO masih dilihat mahu bersekongkol dengan pimpinan kerajaan yang disifatkan olehnya sebagai gagal.
Kerana yang gagal itulah Kerajaan Perikatan Nasional, bukan UMNO. Tapi akhirnya rakyat dan ahli akar umbi menempelak pada UMNO kerana persekongkolan yang tidak diizinkan oleh mereka. Rakyat akar umbi dah tak izinkan. Enough is enough. Jadi demi maruah katanya dan harga diri, ahli-ahli Parlimen UMNO sudah sewajar menarik sokongan terhadap pimpinan yang sedia ada dan ternyata gagal. Jangan sesekali mereka melacurkan harapan serta mandat ahli akar umbi di peringkat cawangan-cawangan, malahan semasa Perhimpunan Agung UMNO. Apakah mereka tidak sedar lagi macam mana kata Dr. Zamir Ibrahim tadi? Warga UMNO ditempelak, pimpinan UMNO dibinatangkan oleh pimpinan PBN. Jadi masih belum sedar lagi ke? Masih belum ada hadirnya kesedaran di hati pimpinan UMNO untuk bertindak. Dan akhirnya orang melihat seolah-olah pimpinan UMNO ini bacol. Ini yang saya sabah malam saya cakap terus terang, saya kata Datuk Seri Presiden pun dia bertanggungjawab, dia pun ada saham, termasuk ahli majlis tinggi yang lain. Sampai bila? Okey, kita setuju bagi tarikhnya selewat-lewatnya 1 Ogos. Okeylah. Ada peranya, paragrafnya 1 Ogos. Tapi 1 Ogos bila yang nak buat? Sebab rakyat dah tak tahan dah. Sebab dengan sekarang keadaan yang sempang peranang. Sempang peranang saya. Tengoklah apa yang berlaku sekarang ni. Macam mana berlaku di Kedah, apa berlaku di Kelantan, apa berlaku di Terengganu. Masih tak disantuni, kita berpecah belah. Ingat biru PN boleh ganti warna biru PN. Ini mereka, saya dah bagi tahu berkali-kali, mereka sedang berangan-angan. Apabila saja Barisan Nasional ini dikorbankan, apabila UMNO ini sudah tiada lagi, maka mereka akan menawarkan dalam kempen pilihan nanti dengan lambang PN. Warnanya seakan-akan Barisan Nasional. Jadi untuk mengabui pemikiran rakyat, ini matlamat mereka. Kalau mereka benar-benar nak jantan, buatlah lambang baru. Dari sini saya kata, seburuk-buruknya Parti Keadilan ni, bukanlah saya memenangi pihak PKR, tidak. Sekurang-kurangnya mereka bersikap anak jantan. Seburuk-buruk pun Amanah, Parti Amanah, mereka keluar daripada PAS. Dia tak ada pula tiru pula lambangnya guna hijau semua. No, dia terus terang Amanah warna oranye. Ini lebih bernilai bagi saya. Ini lebih bermaruah. Tak ada nak tiru-tiru. Tapi mereka sekarang ni Kerajaan Perikatan Nasional bubuh lambang takfirnya macam Barisan Nasional. Cuma yang tak ada dan lambang dacing saja. Lambang dacing dicampur entah ke mana. Dan lepas tu di bawah tu dia bubuhlah gambar bunga, gambar PAS dan sebagainya, lambang parti masing-masing. Dan ada pula gambar sign apa bendera apa ini, apa kita punya lambang negara Malaysia, bulan bintang dan sebagainya. Nah, bagi saya ini keadaannya. Jadi sebab itu saya mengatakan demi untuk mereka mendapatkan jawatan, mereka sanggup bermuka ataupun bermuka dengan orang yang pernah mencaci kita. Mereka sudah mudah terperangkap untuk meninggalkan kabilah ataupun barisan perjuangan teman-teman di saat berada di garis perjuangan. Ini mereka-mereka inilah yang saya katakan adalah antara pelacur-pelacur politik. They are the pelacur-pelacur politik yang berubah menjadi harum sundal malam. Bila waktu malam ni berterebar lah waktu ini Pontianak, sedut darah sana. Azrael Roy, UMNO penakut. Saya saudara jangan kata UMNO tidak pernah penakut. Yang penakut itu adalah pimpinan, bukan UMNO. Saya kena perbetulkan, UMNO tidak. Warga UMNO peringkat akar umbi dah nyatakan, peringkat bahagian-bahagian dah nyatakan, perhimpunan dah nyatakan, kita tak pernah takut. Kita kata come what may. Tetapi malangnya ada kalangan pimpinan UMNO yang sanggup menjual rahsia ataupun mudah berpaling tabah hanya kerana untuk mendambakan kepentingan sesuatu, untuk mendapatkan habuan. Hairul Anwar, Pontianak tu. Itu keadaannya. Sebab saya kena ingat dalam kelompok manusia dan kabilah yang mereka yang sanggup dalam kabilah perjuangan itu memang ada orang-orang yang begini. Tetapi saya mengharapkan warga UMNO memerhatikan mereka ini. Jangan lagi kita beri kesempatan untuk mereka bergelar pemimpin. Mereka tidak layak digelar pemimpin apabila mereka sanggup melacurkan impian rakyat,
impian warga bangsa UMNO. Kita kalah tak apa, tak ada masalah. Kita masih, sebab tu malam ni saya pakai baju merah. Kita kalah, it's okay, tak ada masalah. Kita menerima, kita mengakui prinsip demokrasi. Yang kalah mengakui yang menang. Terus kalah kepimpinan anda. Nak 5 tahun, 5 tahun lah. Dan kita akan berdepan. Kita akan berdepan bila musim pilihan raya nanti. Tapi masalah belum datang pilihan raya lagi, kita sama-sama kita dah bertelagak. Pimpinan ada yang nak menyebelah sana. Sedangkan mereka ni hanya mendapat tawaran scheme of thing. Hanya mendapat secara sementara sifatnya, saudara. Saya tak tahulah macam mana nak menyedarkan kalangan teman-teman kita yang sekali bergelar ahli yang berhormat, yang menjadi menteri, yang menjadi timbalan menteri, yang menjadi pengurusi IC. Saya ni kita nyatakan bahawa sementara. Sekarang ni kita dah masuk di tahun ketiga. Maksimanya tahun 2023. Itu jeda waktu paling lama. Takkan tak boleh tunggu, keluarlah sekarang. Kalau keluar sekarang, tu silap bulan depan dah buat pilihan raya. Bila selepas pilihan raya nanti, anda akan dapat balik jawapan anda apabila kita menang. Tapi kalau dengan tingkah laku anda begini, membuatkan rakyat bosan. Membuatkan rakyat give up. Malas nak fikir dengan orang UMNO ni, dia kata. Tak habis-habis. Perangainya, kata melompat. Orang melompat, dia pun ikut melompat. Orang bagi tawaran begini, memikirkan kepentingan diri. Sebab itu, kerana Saleh Sarifuddin, memanglah Menteri Syam. Kerana mereka yang sedikit, yang sekejap ini pun sayang untuk dilepaskan. Sebab itu kita kata cukuplah. Sebab apa lagi bila pimpinan kita dibinatangkan oleh warga daripada PBN. Apa mana nak tak muka? Saya malas nak cakap benda dalam bulan puasa. Dalam keadaan kita sekarang, dan rakyat begitu terkesan. Rakyat begitu terkesan. Apa-apa dasar yang dia buat ini bukan dasar UMNO. Apa yang disantun oleh kerajaan hari ini bukan dasar UMNO. Sebab itu saya bercakap kenapa Menteri UMNO tidak menyuarakan. Kenapa? Kenapa begitu? Dan rakyat tunggu PRU 15, betul. Tapi kadang begini, kalau begitu keadaannya, nantinya rakyat give up. Bila rakyat give up, perancangan UMNO untuk kembali berkuasa, berada di anjung Sri Perdana, tidak kesampaian. Kerana waktu itu akhirnya UMNO terpaksa mencari teman-teman lain untuk membentuk satu gabungan. Ini yang saya katakan terpaksa diadakan satu jajaran baru dalam politik. Memang kita terima hakikat. Kalau melihat dari segi perkhidmatan, kesannya kerana pimpinan UMNO sendiri, mereka sanggup melacurkan, saya kata berkali-kali, perjuangan parti kita ni. Kalaulah itu kita okey, kita terima kekalahan. Barisan Nasional tidak mampu untuk membentuk kerajaan. Okey, kita terus bekerja dan menyantuni rakyat. Terus dalam tempoh 5 tahun kita dapat banyak. Kita menyantun bersama PAS, mereka sudah menyeberang ke sana. Jadilah haru biru sekarang ni. Jadi nak cakap apa? Sebab itu sekarang ni saya kata, saudara nak marah-marah kat saya lah. Kita terpaksa membentuk satu jajaran baru. Jajaran baru kita macam mana? Kalaulah bila UMNO diharamkan, kita carilah orang yang kurang dosanya pada kita. Kalau orang kurang dosa pada kita, suka tak suka, balik pada parti keadilan. Memanglah kita tahu, tetapi bagaimanapun kita kena tahu. Kita kena kenal pasti. Kalau kita nak buat kawan, orang itu sejarahnya macam mana. Bagi saya macam mana kita nak bersama dengan PBM. Sebab sejarahnya PBM lain tidaklah untuk membunuh UMNO. Ini saudara kena semat dalam hati, dalam fikiran kita. Kenyataan daripada Presiden UMNO, Tan Sri Muhyiddin, dia kata UMNO parti dah kelongkang. Hina parti kita ini. Berbeza dengan pimpinan daripada keadilan. Keadilan lah habis-habis sangat, dia serang presidennya. Dia serang Perdana Menteri waktu itu, Tun Mahathir. Kerana parti keadilan dilahirkan untuk membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mereka merasakan tinainya. Sebab itu mereka mewujudkan reformasi. Ya? Bagi saya, bukanlah dia nak menyerang UMNO, nak bunuh UMNO, tak ada. Tapi PBM memang nak bunuh UMNO. Ini jelas. Ya, kalau begitu, kita kena sedar, kita kena kenal lah. Nak buat kawan ni, kita tahulah latar belakangnya. Kalau kawan itu, tangan kanan itu bersalam dengan kita, mukanya manis, tangan kirinya memegang belati, waktu saja untuk membunuh kita. Ini keadaan saya tak tahu lah, dilahirkan untuk bunuh parti PAS. Tak ada.
UMNO bukanlah bunuh ini ini parti PKR. Tak ada. UMNO terus menyantuni rakyat. Sebab dari asalnya perjuangan UMNO pertama-tama sekali adalah untuk memerdekakan negara dan membela istana. Kita tidak mahu raja-raja kita tunduk kepada Melayu Union. Itu asalnya. Dan inilah semangat ini terus dipupuk. Cuma sekarang ni yang kita kesalkan, ada pimpinan-pimpinan UMNO sudah lari daripada asas perjuangan kita. Warga-warga UMNO harus melihat pimpinan sebegini. Kalau mereka berada di tempat saudara, mereka ini perlu disingkirkan. Jangan kita rasa takut. Jangan kita terasa termakan budi. Sebab saya dah cakap berkali-kali, musim zaman sekampit beras, sehelai kain pelekat, sehelai kain batik dengan menjanjikan seuncang harapan sudah over. UMNO harus terus melayarkan baterainya demi agama, bangsa dan tanah air. UMNO perlu diperkukuhkan. UMNO perlu disatukan. Jangan kita benarkan mereka-mereka yang bersikap musang berbulu ayam. Kita tidak